Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat. Setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Anda juga boleh mendengar melalui My TV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini masuk minggu yang keempat lah. Untuk sementara kitab Safinatun Najah ditangguhkan. Sebab selepas membicara fardu wudu yang 6 perkara, dalam kitab Safinatun Najah terus masuk kepada pembicaraan air. Dalam kitab Safinatun Najah, kitab kecil, dia tidak datangkan perkara-perkara yang disunatkan. Jadi, saya tangguh sementara kitab Safinatun Najah. Saya nak bicara berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Yang mana pembicaraan perkara yang disunatkan ini untuk dapat kesempurnaan wuduk. Kalau di antara perkara-perkara sunat wuduk ni kita tidak mengetahui, dia tidak berdosa lah, sebab ini bukan fardu ain. Membicarakan berkaitan dengan fardu wuduk atau fardu ain. Ini membicarakan perkara yang disunatkan. Pembicaraan ilmu berkaitan perkara sunat atau bukan fardu ain. Maknanya kalau kita tak tahu sebelum ni di antara perkara yang disunatkan, tahunya kemudian tak berdosa kita kerana tak tahu tu, kerana jahil tu. Tapi rugilah kitanya kerana kita tidak buat perkara yang disunatkan berwuduk untuk dapat kesempurnaan ketika berwuduk. Jadi insyaAllah saya akan susung mengikut susunan wuduk lah. Mengikut susunan wuduk, yang mana untuk minggu ini insyaAllah saya akan masuk pembicaraan berkaitan dengan sunat berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Yang terdahulunya sidang pendengar dimulai dengan basuh pergelangan tangan, sunat. Mulut sunat mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kata Bismillahirrahmanirrahim, sunat dahululah baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian barulah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita disunatkan kata Alhamdulillah sekurang-kurangnya, ataupun Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah. Sebab apa? Ada air yang mana kita boleh gunakan untuk bersuci.
Selepas daripada basuh pergelangan, ketika basuh pergelangan tangan, mulut kata Bismillahirrahmanirrahim. Sunat hati berniat. Basuh tangan ini sebagai wuduk lah. Basuh tangan sebagai wuduk. Sebab niat wuduk yang sebenar, yang ianya adalah fardu wuduk yang pertama ketika membasuh muka. Membasuh muka itu perbuatan wuduk yang kelima dah. Membasuh muka tu. Jadi 4 perkara sunat sebelum tu. Jadi di permulaan basuh pergelangan tangan, hati sunat berniat basuh tangan sebagai wuduk. Kalau kita tidak berniat, basuh tangan kita tak dapat pahala wuduk. Bersugi tak dapat pahala wuduk. Berkomo-komo memasukkan air ke dalam hidung, tak dapat pahala sunat wuduk. Innamal a'malu binniyat. Amal ni jadi apabila disertakan dengan niat. Kalau niatnya tidak ada, tak bolehlah pahala amal. Kita niatkan ketika membasuh muka itu fardu wuduk yang pertama. Basuh muka tu perbuatan wuduk yang kelima. Anak sebelum ni. Jadi basuh pergelangan tangan, kena niat sebagai wuduk. Selepas membasuh pergelangan tangan, bersugi ataupun berus gigi. Bersugi, bersiwak. Minggu lepas ada satu soalan. Apa beza siwak, bersiwak dengan bersugi? Dia tanya. Siwak dengan sugi. Siwak tu bahasa Arab. Sugi tu bahasa Melayu. Gitu je lah. Siwak bahasa Arab. Sugi bahasa Melayu. Bahasa Melayu laginya berus gigi. Jadi berus gigi pun termasuk dalam siwak juga, bersugi juga. Kita basuh berus gigi dengan pursyah tu lah. Pursyah tu dia panggil berus gigi. Kita bersugi dengan kayu arak, kayu sugi, itu afdal. Tapi kalau kita bersugi dengan pursyah, dengan berus gigi, maka terhasillah tuntutan sunat bersugi ketika berwuduk. Jadi letakkan bersugi sebagai sunat wuduk ni selepas daripada membasuh pergelangan tangan sebelum daripada berkomoh-komoh. Sebelum daripada berkomoh-komoh. Ini masih lagi ada soalan ni. Bersugi sebelum berwuduk boleh ke Ustaz? Ni bicara melepas dah ni. Dia dua. Sama ada bersugi selepas basuh tangan. Kalau bersugi sebelum basuh tangan, boleh. Sebahagian ulama terdahulu, termasuk pandangan Imam Ghazali, Imam Mawardi contohnya, bersugi sebelum daripada basuh tangan. Tetapi kalau bersugi sebelum membasuh pergelangan tangan, maka ketika bersugi itulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bersugi itulah kita niat bersugi sebagai wuduk. Tapi yang lebih afdalnya, yang lebih akmal, yang lebih sempurna, letak bersugi selepas daripada basuh pergelangan tangan. Sebelum daripada berkomoh-komoh. Kalau bersugi sebelum basuh tangan, jadi bersugilah sunat fa'li wuduk yang pertama. Sunat wuduk perbuatan yang pertama. Maka di situlah mulut disunatkan kata Bismillahirrahmanirrahim serta hati berniat berus gigi ataupun bersugi sebagai wuduk. Tapi lebih comelnya letak bersugi ataupun berus gigi selepas basuh pergelangan tangan sebelum daripada berkomoh-komoh. Cuma nak pastikan yang mana kita tak lepas daripada berus gigi. Pastikan berus gigi kita tu dapat pahala sunat wuduk selain daripada dapat pahala bersih mulut. Kita fikir balik sebelum ni, kita memang berus gigi tak tinggal.
kita berwuduk, dalam wuduk kita tu, ada dok pahala sunat bersugi. Dalam kita berwuduk tu, kita kira balik, ada dok pahala sunat bersugi sebagai sunat dalam wuduk. Sebab ketika mandi wajib, bersugi sunat yang lain. Ketika mandi sunat, bersugi sunat yang lain. Ketika bangun tidur, bersugi sunat yang lain. Ketika berubah bau mulut, bersugi sunat yang lain. Dia disunatkan bersugi ni banyak ketika lah sidang pendengar. Kita bersugi kerana nak membaca Al-Quran. Itu semua di antara sunat-sunat muakkad belaka tu. Sunat-sunat kuat tuntut belaka. Nak baca Quran, sunat bersugi terlebih dahulu. Tapi itu sunat ketika yang lain. Ini ada satu soalan. Selepas basuh tangan, kita bersugi dengan niat bergigi sebagai sunat wuduk. Betul ke Ustaz? Tak payah niat dah. Sebab kita berniat wuduk, berniat sunat wuduk ketika basuh pergelangan tangan. Kemudian kita bersugi. Bersugi tak payah niat dah sebagai sunat wuduk. Sebab bersugi sudah duduk di dalam. Dimulai dengan basuh pergelangan tangan. Ketika basuh pergelangan tangan, kita niat sebagai wuduk. Lepas itu, kita pun bersugi. Lepas itu, kita pun berkomoh-komoh serta memasukkan air kena hidung. Tak niat apa-apa dah tu. Sebab dia sudah duduk dalam. Yang bersugi, nak kena niat sebagai sunat wuduk ataupun niat sebagai wuduk, kalau bersugi, dilakukan sebelum basuh pergelangan tangan. Jadi kalau bersugi dilakukan sebelum basuh pergelangan tangan, maka bersugi itulah sunat kata Bismillahirrahmanirrahim. Ketika bersugi itulah kita niat sebagai wuduk bersugi itu. Lepas tu kita basuh tangan, kita berkomoh-komoh memasukkan hidung, kita ada niat dah. Nak niat sunat wuduk ni yang pertama. Sama ada yang pertama tu kita basuh pergelangan tangan kemudian bersugi, ataupun yang pertama tu bersugi kena basuh pergelangan tangan. Jadi kalau kita basuh pergelangan tangan, kita niat sebagai sunat wuduk. Ketika bersugi selepas basuh pergelangan tangan, tak perlu niat dah sebagai sunat wuduk. Saya ni pun sambil-sambil tengok dalam FB ni, kalau ada soalan-soalan yang berkaitan. Soalan berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Yang kita bicara sekarang berkaitan dengan sunat wuduk. Bersugi ni banyak ketika lah. Banyak ketika disunatkan kita bersugi. Bangun tidur, sunat bersugi. Berubah bau mulut, sunat bersugi. Ketika masuk masjid, sunat bersugi. Ketika nak tidur, sunat bersugi. Orang ketika nazak, kita sunatkan sugi orang yang nazak tu. Sunat. Kita sugikan orang yang nazak tu. Pada ni. Tapi kita fokus sekarang ni, hak berkaitan dengan sunat bersugi ketika berwuduk. Yang mana jumhur ulama bersugi itu sunat. Tetapi ada pandangan mengatakan bersugi itu hukumnya adalah wajib. Ada pandangan taif. Patutlah jangan tinggal, kita tak tinggal berus gigi. Tapi pastikan berus gigi kita termasuk di dalam perkara yang disunatkan ke berwuduk. Kita akan dapat pahala sunat wuduk bersugi dan kita akan dapat pahala bersih mulut. Selesai bersugi. Selesai bersugi, berpindah kepada berkomoh-komoh serta memasukkan air ke dalam hidung. Berkomoh-komoh serta memasukkan air ke dalam hidung.
Maknanya lama berapa minggu tak tahulah, tangguh sementara kitab ni. Tahu sementara kitab sampai Datuk Najam tengok keadaan lah. Kemudian ada orang tanya tu, kalau taruh gigi macam mana ustaz? Kalau taruh gigi disunatkan gosok atas gusi. Sunat lalukan di atas gusi, dan juga kita sunat lalukan di atas lidah kita. Sunat lalukan atas gusi, gigi tak ada. Serta sunat lalukan atas lidah. Sama ni soalan yang kedua ni. Kalau seorang tua kira komo-komo lah sebab gigi tak habis, tak ada. Macam mana tu ustaz? Soalan yang sama dua ni. Mana kalau tak ada gigi orang tua, maka ambil kayu sugi tu, lalukan di atas dia punya gusi dia tu. Lalu je lah. Kuat-kuat kan sakit pula. Sunat seumpama tu. Mana bersugi jugalah. Bersugi juga. Kita nak pergi kepada lalu dengan kain atas gusi lidah memada dak ustaz. Dia bersugi ni dengan tiap-tiap benda yang khashin, benda yang kasat yang boleh menghilangkan kotoran, termasuk kain tuala, termasuk kain sapu tangan. Dia gitu. Tiap-tiap benda yang kasat. Tiap-tiap benda yang kasat. Bolehlah dengan kain pun boleh. Ini satu soalan, masa kita berus gigi, gigi berdarah. Boleh tak kita berkomo-komo dengan niat cucikan darah lebih dari 3 kali? Dia sekarang ni kita berkomo-komo 3 kali. Kalau kita buat lebih dari 3 kali, bukan sebagai berkomo-komo, dengan tujuan yang lain tidak ada masalah. Dengan tujuan lain tak ada masalah. Macam ginilah. Kita basuh muka wudu 3 kali, jangan lebih. Kita buat 3 kali basuh muka, muka kita ni panah, tadi kena matahari lama. Kita basuh muka wudu. Kata kali pertama wajib, sunat 3 kali. Lepas 3 kali tu, kita tak padang dia rasa muka kita tu panah. Kerana kena panasan matahari tadi. Kita bubuh lama sikit. Muka kita bawah air tu. Tak ada masalah, itu tidak makruh sebab kita bukan basuh muka lebih 3 kali. Kita basuh muka 3 kali saja. Hak lebih tu bukan sebagai basuh muka wuduk. Hak lebih tu basuh muka nak menghilangkan rasa panas. Tu tak ada masalah tu. Tu tak ada masalah. Kita pergi kepada, kita asingkan dahulu. Berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Berkomo-komo dipanggil istinsyak. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung dipanggil madmadah. Satunya tukar. Berkomo-komo dipanggil madmadah. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Lepas tu ada satu lagi, dia panggil istinsar. Dia panggil istinsar. Istinsar, apa kalau kita hembus air keluar daripada hidung. Istinsar. Madmadah, berkomo-komo. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar, seng keluar air. Hembus air keluar. Jadi 3 di situ. Jadi sekarang ni saya nak asingkan dahulu antara berkomo-komo dengan memasukkan air ke dalam hidung. Sebab antar berkomo-komo masuk air ke hidung ni, dia buatnya adalah serentak. Buat serentak, bukan buat berasingan. Tapi untuk sementara ni saya nak asingkan dahulu untuk bicara satu-satu. Jadi dengan semata-mata kita memasukkan air ke dalam mulut, sama ada kita kita hak tu kita panggil berkomo-komo. Gini sedang pendengar.
semata-mata memasukkan air ke dalam mulut sudah terhasil. Sudah terhasil sunat berkomo-komo. Walaupun kita tidak panggil apa? Tidak kita dia panggil tidak edarkan. Tidak edarkan. Ada ni. Kita panggil apa ni? Kita panggil kocok lah. Gini. Kita masuk air dalam mulut, kita kocok. Tu kita panggil berkomo-komo. Dah. Semata-mata memasukkan air ke dalam mulut, sama ada dia kocok ke tak kocok, sudah terhasil pahala madmadah. Kemudian sunat dia kocok. Kocok tu kita panggil berkomo-komo. Kalau masuk air ke dalam mulut saja, lepas tu keluar ataupun telang contohnya, tu dah panggil komo tu, dah panggil tu panggil minum air. Kalau kita lah, kita sebut berkomo-komo ni, kocok tu dia panggil berkomo-komo. Tidak. Memasukkan air ke dalam mulut, sudah terhasil pahala berkomo-komo. Kemudian disunatkan kita kocok dalam mulut. Ada ni. Bukan kata tak menjadi syarat ni sidang pendengar. Tak jadi syarat. Nak dapat pahala berkomo-komo, mestilah kena kocok air dalam mulut. Tak syarat. Dia masuk air dalam mulut tu, dia kira dapat dah pahala berkomo-komo, kemudian dia pun kocok. Dia pun kocok. Dia panggil idarah, dia panggil. Idarah ni dia kocok. Hak kocok tu pahala sunat yang lain. Kemudian dia kocok tu, dia mubalaghah pula. Dia sampai ke dalam. Dia buat gitu. Hak tu sunat yang lain pula. Ni sunat wuduk banyak ni. Dia ambil air segenggam, masuk dalam mulut, sudah dapat pahala berkomo-komo. Dia pun kocok. Tapi kita kocok tu dia panggil berkomo-komo. Kalau memasukkan dalam mulut saja, duduk diam, tak kocok, kita tak letak nama berkomo-komo. Tidak. Kita memasukkan air ke dalam mulut, sudah terhasil pahala sunat berkomo-komo. Kita pun masuk dalam mulut, kita pun kocok. Itu pahala yang lain. Kemudian kita bukan kocok saja. Kita sampai ke dalam ni. Sampai ke sebelah dalam ni. Kita komo gitu. Itu sunat yang lain pula. Pandai ni. Orang kita tak biasa. Orang kita tak biasa buat gitu. Orang kita kalau dengar orang berkomo-komo, kok siapa ke pangkal halkum dia tu, Allah dia ni nebengnya. Kita panggil nebeng. Nebeng orang lain pun berkomo-komo juga. Tak ada lah siapa ke bunyi gitu. Tak. Nabi perintah sidang pendengar. Iza tawadda'ta fabligh fil madmadati wal istinsyaki ma lam takun shaiman. Nabi kata, apabila berwuduk oleh engkau, maka adalah engkau mubalaghah. Engkau mubalaghah. Mana mubalaghah ni? Buat biar kalau kata berkomo, biar sampai ke ni dekat halkung di dalam ni, sampai ke dalam ni. Itu kalau berkomo-komo. Kalau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, biar sampai ke atas hidung, sampai ke dalam. Sunat selama mana engkau tidak puasa. Ada ni, dia kena mubalaghah. Tak ada. Dia kena mubalaghah ni, dia kena sampai ke dalam, ketika berkomo-komo, sampai ke atas batang hidung ni.
atau khayshum atau batang hidung tu ketika masuk air ke dalam hidung. Tu Nabi perintah. Ni kita duk. Mana kalau orang berkomor sampai ke dalam tu, Allah dia. Ada tanya nebeng tu gapa? Over lah. Orang lain komor biasa. Tak ada satu pahala sunat. Memasuk air ke dalam mulut, terhasil dah pahala. Madah-madah, berkomor-komor. Kita pun kocok, sunat yang lain. Kita pun buat secara mubalarah, secara berlebihan sampai ke dalam tu. Itu pahala sunat yang lain yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah pula kepada memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak. Dia ambil air, dia pun masuk dalam hidung. Kemudian air tu pun keluar gitu je. Tak ada serok-serok dah. Tak ada serok-serok dah kita kata. Masuk gitu je. Sudah terhasil pahala sunat memasukkan air ke dalam hidung. Disunatkan ketika memasukkan air ke dalam hidung tu, sunat dia mubalarah macam tadi juga, ketika berkomor-komor. Biar serok sampai ke atas. Kemudian dia pun istinsar. Ambil tangan kiri, gunakan telunjuk dan ibu jari, bubuh di atas hidung. Lepas tu, seng keluar ke sebelah kiri sebagaimana ketika kita seng hingu. Nanti sidang pendengar tak faham pula kalau bukan orang Terengganu. Seng tu apa benda pula? Kita seng hingu, pada seng hingu, kita apa apa? Nak panggil. Dia panggil istinsar tu lah. Istinsar. Istinsar ni. Nantilah ada orang masuk dalam FB nanti. Istinsar ni dengan bahawa kita hembuh keluar. Hembuh keluar. Istinsyak, kita memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar, kita seng keluar. Kita hembus keluar. Sebagaimana kita seng, kita hembuh, hingu. Gitu. Ni dalam FB ni. Hembus dia kata. Istinsar, mana hembus. Kita memasukkan dalam hidung, istinsyak dia panggil. Kemudian kita istinsar, kita seng keluar. Kita hembus keluar. Masa seng keluar tu, sidang pendengar disunatkan menggunakan tangan kiri, guna jari, telunjuk satu, ibu jari satu, bubuh atas batang hidung. Kemudian hembus ataupun seng keluar ke sebelah kiri. Seng keluar sebelah kiri. Ni ada orang tolong ni. Ada kata seng. Seng ada. Ni ada ni. Seng keluarkan secara menghembus atau seng. Mana kita pun seng keluar air daripada hidung ke sebelah kiri. Ketika tu sunat gunakan tangan kiri, ambil jari telunjuk tangan kiri dengan ibu jari, letak atas batang hidung, seng keluar ke sebelah kiri sebagaimana kita seng hingu. Pada ni. Ketika kita memasukkan ke dalam hidung, kita disunatkan mubalarah juga. Serok sampai ke dalam. Tarik sampai ke dalam. Tarik sampai ke dalam. Kemudian hembus keluar. Hembus keluar. Sebab apa? Sebab di pangkal hidung tu, syaitan duduk. Syaitan ni dia duduk di pangkal hidung kita. Jadi kita serok air sampai ke dalam, kita pun seng keluar. Orang yang tak biasa sidang pendengar, dia akan rasa pedih hidung. Ni saya sebut seng. Ni dia kata Thailand, Kelantan tak ada sebut seng, dia kata seng. Seng.
Seng, hingu. Lepas tu ada ni kat tambah pula, Kelantan dan Kedah sama juga. Seng, dia kata. Tadi ada tadi, orang-orang komen seng. Tak apalah, seng ke kau pandai lah. Jadi, apabila dia serong air sampai ke dalam, dia pun hembus keluar. Hembus lah, tak payah. Seng, tak payah seng lah. Dia pun hembus keluar. Maka kotoran-kotoran yang ada di pangkal hidung tu akan jadi keluar. Ni ada ni kata, lepas serong air dia kata seharian selesema. Dah tak biasa. Satu komen lagi ni, lemah hidung kalau tak biasa buat. Betul. Ni kata pedih hidung. Tak biasa. Tadilah. Lepas serong air seharian selesema. Buat. Mula-mula tu gitulah. Ni saya tak boleh nak buat. Tapi insyaAllah akan cuba buat juga. Pernah ada orang komen, apabila dia beramal dengan sunnah ni, yang disunatkan kita, sebab Nabi perintah. Memasukkan ke hidung, Nabi perintah supaya mubalaghah. Untuk membersihkan pangkal hidung tempat syaitan duduk. Dan saya pernah sebut, kalau kita buat seumpama tu, insya-Allah, tak ada lah penyakit, panggil apa? Seduang. Seduang, resdung, tak ada. Dan diakui, pernah saya dahulu terbaca dalam satu komen, dia memang sakit, dia memang biasa dengan seduang ataupun resdung. Selepas dia beramal dengan hak sunnah ni, ketika dia masukkan hidung, dia masuk sampai ke dalam, lepas tu dia kata, tak ada dah penyakit seduang, resdung dia. Hikmah. Ni dok ni, masuk sikit, dia kata, sakit dah, pedih dah. Lepas tu akhirnya, dia panggil apa? Dia panggil hingusang sampai ke tua. Hingusang sampai ke tua. Pagi-pagi orang tua depan hidung. Pagi-pagi orang tua depan hidung. Dah. Macam budak-budak hingusang. Sampai ke tua, hingusang. Orang tua pun. Depan hidung dia kata. Ni ada komen ni, biasa lepas buat gitu, otak dan rongga hidung rasa luar sedikit. Lega dia kata. Beramal. Hak kata pedih tu, mula-mula. Bersih hidung. Bila bersih hidung, kotoran dalam hidung tu akan keluar. Tak ada lah, insya-Allah. Beringuh. Pagi-pagi tu tak ada lah. Yelah, kadang-kadang pergi kat orang ramai-ramai ni. Ni kata, dah cuba banyak kali tapi masih tak boleh. Macam ada rasa takut je dia kata. Mana dia rasa takut. Cuba. Ni kita pagi-pagi pergi solat berjemaah, depan hidung, beringung hidung. Orang duduk sebelah pun kadang-kadang rasa tidak selesa lah. Rasa tidak selesa. Ni ada komen satu ni, pernah jumpa ada orang tua dah meninggal, dia kata dia boleh sedut air ikut hidung habis setimba. Ada ni. Habis setimba. Mana boleh buat? Boleh buat. Cuma kalau bulan Ramadan, ni kalau bulan Ramadan boleh juga ke ustaz? Malam takun imam, Nabi kata, selama kamu tidak berpuasa. Kalau berpuasa, kita mubalaghah berlebihan ketika berkoma, mubalaghah berlebihan ketika memasuk air hidung, hukumnya makruh. Kalau kita buat juga perkara makruh di siang bulan Ramadan, termasuk air ke dalam rongga tengkok masa berkoma, termasuk air ke dalam rongga hidung ketika masuk air hidung, batal puasa. Batal puasa. Kalau tengah puasa, jangan berkoma-koma sekadar. Memasukkan hidung sekadar. Tidak disunatkan mubalaghah, bersangatan, berlebihan, bahkan dimakruhkan mubalaghah kalau sedang berpuasa. Iza tawadda'ta fabligh fil madmadati wal istinsyaki ma lam takun sha'iman, kata Nabi. Bila berwuduk oleh engkau,
maka mubalaghahlah engkau, bersangatanglah engkau pada berkomo-komo dalam masukkan hidung selama tidak adalah engkau tu berpuasa. Berpuasa makruh. Habis. Ni bicara semata-mata bicara berkomo-komo sekurang-kurang, kemudian yang sempurnanya macam mana, memasukkan air ke dalam hidung sekurang-kurang, dan hak sempurnanya macam mana. Faham dah tu? Jadi sekurang-kurang masuk air dalam mulut, dia ludah keluar ke, dia telang ke, terhasil dah pahala berkomo-komo. Tetapi disunatkan dia kocok air tu. Dan disunatkan dia mubalaghah bersangatan sampai ke dalam. Memasukkan ke dalam hidung, dia masuk sikit je, air tu keluar balik, terhasil dah pahala sunat. Memasukkan ke dalam hidung, tetapi disunatkan diserok sampai ke dalam, kemudian pun hembus keluar. Habis. Tak selesai lagi ni. Bicara berkaitan dengan berkomo-komo serta masukkan ke dalam hidung. Hak tadi tu saya pisahkan. Ketika kita berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung, sidang pendengar, disunatkan kita himpun. Disunatkan kita himpun. Faham tak sidang pendengar? Disunatkan kita himpun. Kemudian satu laginya disunatkan menggunakan 3 cebok air, 3 cekok air. Ambil dengan tangan dia panggil. Tak panggil cebok. Kalau cebok, ambil dengan gayung. Ambil dengan tangan dia panggil apa? Cekok. Yang pertama, berkomo-komo satu perkara sunat. Memasukkan air ke dalam hidung satu perkara sunat. Satu perkara sunat yang lain. Satu perkara sunat yang lain. Betul lah di situnya. Sidang pendengar, ketika berkomo-komo memasukkan hidung, disunatkan kita himpun, buat sekali antara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Satu. Yang kedua, disunatkan kita berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung tu buat dengan 3 cekok air. Ni 2 perkara sunat yang berasingan sidang pendengar. Mungkin kita minggu ni tak sempat habis jugalah. Berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Waktu kita pun pendek dah ni. Jadi yang pertama sidang pendengar, sunat himpun dengan 3 cekok air. Macam mana himpun? Kita ambil air secekok, separuh kita masukkan ke dalam mulut. Kita pun berkomo-komo, ludah keluar. Separuh lagi dicekok tangan kita, terus masuk ke dalam hidung. Kita pun hembus keluar. Itu cekok yang pertama. 3 cekok air, itu cekok yang pertama. Jadi cekok yang pertama ni sidang pendengar, himpun antara separuh memasukkan air ke dalam mulut, berkomo-komo, kemudian ludah keluar. Dan separuh lagi pula memasukkan air ke dalam hidung. Dia ambil separuh. Separuh. Dengan 1 cekok. Bukan secara berasingan. Yang banyak diamalkan oleh orang kita, dia ambil air secekok berkomo, dia ludah. Yang kedua berkomo, dia ludah. Yang ketiga berkomo, dia ludah. Sesat.
Lepas tu yang pertama dia masukkan dalam hidung, ditarik, dia pun hembus keluar. Yang kedua, cekok yang kedua masuk dalam hidung, ditarik, diserok ke atas, dia pun hembus keluar. Dibuat 6 cekok. Yang pertama dia pisahkan. Yang kedua dibuat dengan 6 cekok air. Jadi dia sudah meninggalkan perkara sunat. Yang pertama himpun. Yang kedua dengan 3 cekok air. Yang mana yang saya sebut tadi, yang banyak dilakukan, dia berkomor-komor 3 kali turut-turut dengan 3 cekok air. Dia masukkan ke dalam hidung dengan 3 kali turut-turut dengan 3 cekok air. Kalau dalam kitab fiqh, himpun ketika berkomor-komor dan masuk ke dalam hidung ada 3 cara. Pisahkan antara berkomor-komor dan masuk ke hidung ada 3 cara. Makna ada 6 cara. Ada 6 cara. Yang saya sebut tadi, ramai orang kita buat, dia berkomor-komor 3 kali dengan 3 cekok air. Dia masukkan hidung 3 kali dengan 3 cekok air. Itu hak nombor 6. Hak kebong sekali. Hak paling kurang afdal sekali. Hak paling kurang afdal sekali. Cara yang ke-6 sidang pendengar. Mungkin saya tak datangkan ke-6 cara, saya ambil hak paling afdal gitu je lah. Himpun ada 3 cara, cerai ada 3 cara. Jadi ada 6 cara. Ada 6 cara. Berkomor-komor 3 kali turut-turut dengan 3 cekok air. Memasukkan hidung kali turut dengan 3 cekok air. Itu cara nombor 6. Cara nombor 6. Cara yang paling do'eh sekali. Dok sidang pendengar. Berkomor-komor tetap dah boleh pahala. Memasukkan dalam hidung tetap dah boleh pahala. Kita nak bicara, nak dapat kesempurnaan, kita melengkapkan hak sunat-sunat yang berasingan. Berkomor-komor, satu perkara sunat. Memasukkan hidung, satu perkara sunat. Kita serentakkan, kita himpunkan antara berkomor-komor dan masukkan hidung dengan cekok yang pertama. Himpunkan berkomor-komor masukkan hidung, cekok yang kedua. Himpunkan antara berkomor-komor dan masukkan hidung, cekok yang ketiga. Itulah cara yang nombor 1. Boleh pahala himpun dan boleh pahala dengan 3 cekok. Dan memang datang pada hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW berkomor-komor dan masuk ke hidung adalah dengan cara himpun. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' tidak sabit daripada hadis Nabi berkomor-komor memasukkan dalam hidung dipisahkan, kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu'. Jadi, datang pada hadis yang sahih, Nabi himpun antara berkomor-komor dan masukkan ke dalam hidung, kemudian disunatkan mengguna 3 cukok air. Jadi insya-Allah saya akan ulang balik dan sambung balik berkaitan dengan sunat wudu berkomor-komor dan masuk hidung minggu hadapan insya-Allah. Jadi cukup dah masa kita, masa Selok Talaki Safinatun Najah ni 45 minit. Masanya kalau kira tengok cukup masa. Tak apalah. InsyaAllah kita sama menghadapan masih lagi membicarakan berkaitan dengan sunat wudu berkomor-komor serta memasukkan air ke dalam hidung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علم أكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رقى الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.